rasa ataupun tak, hanya diri kita sahaja yang boleh menjawab persoalan tersebut. Adakah kita rasa betul 30 hari Ramadan berakhir dengan kepenatan dalam beribadah, ataupun 30 hari Ramadan berakhir tanpa dirasa benda itu berlalu dengan begitu cepat? Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan terdapat dua golongan. Golongan yang pertama, iaitulah golongan yang mendapat nikmat dalam bulan Ramadan. Golongan yang kedua, lawan bagi orang yang mendapat nikmat dalam Ramadan, iaitulah dipanggil sebagai nuqmat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebut kata nikmat dalam bulan Ramadan terbahagi kepada tiga kategori, tiga golongan. Golongan yang pertama mendapat nikmat dalam bulan Ramadan, yang mana nikmat yang dia merasai dalam bulan Ramadan sangat istimewa bagi dia. Dia rasa Ramadan makin cepat, tak ada nak buat ibadah, tak ada nak ni, tuk sampai ke ujung. Orang yang merasai nikmat dalam bulan Ramadan, orang ni betul-betul sedih sangat nak tinggalkan Ramadan. Golongan yang kedua, golongan yang tak ada apa, kelebihan pun tak, kurang pun tak. Orang tanya kat dia, macam mana Ramadan? Biasa dah tak tahu umur apa, 30 tahun dah aku puasa. Dia macam tak merasai keistimewaan anugerah dalam bulan Ramadan. Rasa kurang pun tak, rasa lebih pun tak. Golongan yang ketiga, iaitulah golongan yang merasakan Ramadan adalah beban bagi hidup dia. Oh, masuk dah Ramadan dengan panas, tak boleh tahan, puasa. Macam nak puasa hari ni? Tak tahan betul, panas betul puasa hari ni. Faham dia rasa. Dia merasai Ramadan dalam keadaan Ramadan ini membebankan hidup dia. Inilah tiga golongan yang ada dalam bulan Ramadan. Sebut kata nikmat dalam bulan Ramadan, iaitulah orang yang akan cuba mengecapi keseluruhan Ramadan 1 bulan 30 hari dengan kepelbagaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan main awal-awal ya penuh. 10 pertama nampak lagi, masuk tengah ada tak ada, main hujung dia hilang. Maka orang yang macam ni, orang yang tak betul-betul, dia seakan-akan menjadikan Ramadan hamba kepada Ramadan, bukan hamba kepada Allah. Orang yang menjadikan diri dia hamba kepada Allah, orang ni akan beribadah kerana Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan hati. Tapi orang yang menjadikan hamba, orang menjadikan Ramadan hamba kepada Ramadan, orang ni hanya akan beribadah kerana Ramadan, kerana nakkan sesuatu. Beribadah bukan hanya orang hujung-hujung ni orang mencari malam Lailatul Qadar. Tapi tak dikatakan bahawa awal-awal tak buat ibadah, hujung-hujung tu pun dia cari malam-malam ganjil je. Dia ambil 21, dia ambil 23, dia ambil 25, dia ambil 27. Hanya mengkhususkan untuk mencari malam Lailatul Qadar sahaja. Yang lain, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang kita duduk sekarang ni, yang kita rasa kita bangun sahur, kita berpuasa, penat berpuasa, main tarawih, duduk, jumpa, makan, buka puasa semua dengan keluarga. Kesannya hanya akan dapat dilihat selepas dari Ramadan. Dalam bulan Ramadan tak boleh nampak lagi apa kesan yang ada. Dia kena berubah ke? Dia kena jadi elok ke? Tak nampak lagi. Tapi kesan Ramadan, adakah Ramadan membawa kebaikan ataupun Ramadan yang datang berlalu tanpa ada perubahan dalam hidup dia? Maka kesan ni kita nak nampak macam mana? Lepas pada Ramadan, kita boleh tengok macam mana orang yang betul-betul mengabdikan diri dia untuk Allah dan menjadikan Ramadan adalah bulan untuk dia bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Orang ni lepas daripada Ramadan adalah orang yang akan menjaga solat dia. Orang yang akan menjaga solat dia, kalau boleh jemaah, dia jemaah. Orang yang akan rajin berpuasa sunat, orang yang membuat kebaikan orang, maka dia ada perubahan. Datang Ramadan, ubah diri dia sekurang-kurangnya menjadi orang yang lebih baik sedikit. Maka itulah kesan yang datangnya Ramadan, memberi kesan yang baik kepada diri.
Sekarang ni setan semua diikat. Semua dah diikat belenggu. Tuan-tuan ingat kita duduk hari ni, duduk dalam majlis ilmu, semayang tarawih, duduk majlis ilmu, dia tak sakit hati je. Dia tunggu yang masa dia nak keluar. Dia tunggu hari dia, tak apa, dia duduk kopik dah, dia punya kuku lima bagi bunyi orang, dia punya jari-jari semua bagi bunyi. Dia kata, tunggu Ustaz, aku keluar. Bila dia keluar? Malam raya 1 Syawal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan maghrib. Dia mula keluar, dia depan betul dah tengkok semua. Mai cari balik mana lama aku yang duduk asuk tu mana Dia mula keluar. Sebab tu tuan-tuan cuba kita lihat malam raya, minta maaf kalau cakap, berapa ramai orang solat Isyak 12 tengah malam. Berapa ramai orang solat Isyak 3 pagi. Berapa ramai orang solat Isyak 5 pagi. Ada yang sampai tahap qadha sekali dengan subuh. Maka fail lah kita. Duduk dalam satu camp 30 hari. Hari pertama keluar pada camp, tidur dalam office. Bos dia kata apa? Useless punya staff, tak guna punya staff. Aku buat keluar duit penat-penat, hantar dia pergi camp, balik mai dia tidur. Duduk dalam camp 30 hari nak didik diri. Tapi hari pertama Syawal, subuh, Isyak dah qadha dah. Sebab apa? Kita dah mula, manusia akan menjadi seakan-akan dia melupa bahawa diri dia telah pun berada dalam Ramadan. Dia lupa bahawa diri dia penuh dengan dosa. Dia lupa bahawa diri dia seakan-akan tidak mendapat pengampunan daripada Allah. Dia lupa sebenarnya diri dia dipanjangkan beri kesihatan duduk dalam Ramadan. Dia lupa diri dia patutnya buat benda baik. Dia lupa benda tu. Masuk 1 Syawal, maka dia terpengaruh dengan hawa nafsu, dengan hasutan syaitan. Maka macam mana kesan Ramadan yang kita nak rasa, yang bawa diri kita jadi lebih baik? Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari raya disebut sebagai Aidul Fitri. Apa makna fitri? Fitrah, bersih. Tapi cuba bayangkan, duduk dalam Ramadan tak pernah minta pengampunan daripada Allah. Kita duduk dalam Ramadan, ibadah kita pun lebih kurang je. Macam mana kita nak capai fitrah, fitri, Aidil Fitri, hari fitrah, hari bersih? Orang mencapai Aidil Fitri sebab apa? Dalam Ramadan dia kumpul pahala. Dalam Ramadan dia minta ampun, biar Allah ampun semua dosa dia. Maka dia masuk dalam hari fitri, hari fitrah, hari bersih. Tapi kalau orang yang tinggal puasa, semayang pun tak, macam mana dia nak kata dia sambut Aidil Fitri? Itu sebenarnya hari kemenangan bagi orang Islam. Fitrah, bersih. Tapi yang hebatnya, Allah letak dalam Ramadan, bukan dalam Aidil Fitri. Tapi orang lebih mengagungkan Aidil Fitri daripada Ramadan. Sedangkan kepelbagaian anugerah Allah letak dalam Ramadan. Tapi mai hujung-hujung ni, orang seakan-akan hambat Ramadan. Pergi balik orang cepat, pergi balik. Bila nak habis? Allah Ta'ala agak dah. Bila nak habis? Dia duk nampak raya nak mai. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan pergi satu rumah tetamu, salam-salam dengan dia, duduk-duduk. Dia cakap pun lebih kurang ya dengan tuan-tuan. Tiba-tiba dia duduk sebut tetamu yang tak datang tadi. Oh, dia tu mai lagi best ha. Dia tu mai kita boleh sembang ha. Dia tu mai lagi seronok kita punya majlis ha. Tuan-tuan yang duduk depan dia, tuan-tuan rasa apa? Kecil hati, kecewa. Betul? Maka bulan yang Allah bagi, bulan yang penuh anugerah. Tapi manusia yang sekarang duk hambat, duk kejar. Oh, raya nak mai dah, raya nak mai. Seakan-akan menghalau Ramadan. Pilah cepat, pilah cepat, pilah cepat. Maka tuan-tuan perempuan dan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, 4 hari 4 hari baki Ramadan yang boleh kita gunakan sebaik mungkin. Yang mungkin dalam 4 hari ini Allah tentukan salah satu daripadanya ada malam Lailatul Qadar. Maka jadikan diri kita orang yang betul-betul mengimarahkan, betul-betul sedih nak tinggal Ramadan. Betul-betul guna 4 hari ni menunjukkan betul kita betul-betul bersyukur sebab Allah bagi kesihatan, Allah bagi kita panjang umur, boleh hidup lagi dalam Ramadan tahun ni. Yang mana belum mungkin lagi kita boleh sampai Ramadan tahun depan.
Maka 4 hari ini gunakan sebaik mungkin untuk kita betul-betul mengimarahkan saki-baki Ramadan, akhir Ramadan, untuk terus kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dah dapat cuti awal, ada setengah orang dapat cuti awal, maka yang dapat cuti awal esok Sabtu, Ahad, kalau Isnin dapat cuti, tak dapat cuti pun Selasa mungkin, maka kita kuatkan ibadah kita. Saki-baki Ramadan yang ada. Saki-baki Ramadan yang ada. Nak buat apa? Nak buat apa saki-baki Ramadan yang ada? Minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan membaca Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Minta ampun pada Allah, ya Allah, ampun dosaku, ampun dosaku, ampun dosaku. Ramadan, bulan yang Allah kabulkan, buka pintu langit nak terima doa daripada hamba-Nya. Maka rugilah kita kalau mensia-siakan Ramadan dengan tidak meminta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan ibadah. Saki-baki Ramadan yang ada, cuba set alam, kuatkan. Kalau rasa payah bangun pagi, set juga. Aku nak bangun juga pukul 4. Paling kurang aku nak juga semayang malam. Maka jadikan benda tu mungkin 4 hari ni, 4 hari ni yang akan ubah kita lepas pada Ramadan. Orang yang istiqamah boleh semayang malam, orang yang istiqamah boleh baca Quran, orang yang istiqamah boleh bersedekah, orang yang istiqamah kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang istiqamah terus melakukan kebaikan yang ubah diri jadi lebih baik. Maka tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir Ramadan ni buat yang terbaik. Tunjuk betul-betul kita punya semangat, sedih kita nak tinggal Ramadan yang Allah bagi dekat kita. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan yang ada pada malam ini, orang baik-baik kita semua yang ada pada hari ini, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosanya sebelum habisnya Ramadan. Allah jadikan kita orang-orang yang akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Allah jadikan kita orang-orang yang akan mengubah diri menjadi lebih baik lepas daripada Ramadan. InsyaAllah tuan-tuan, yang baik datang daripada Allah, secara silap daripada diri saya sendiri. Mohon ampun banyak-banyak sekiranya terlanjur dan terkasar bahasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya dan tuan-tuan puan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.